Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata kita ni saudara, ni kata ni dituju pada kita ni. Kita ni wahai saudara, kalau ligan dunia kita tak akan dapat. Ni hakikat dia. Hak kita duk rasa kita dapat tu tak dapat sebenarnya. Dunia lebih besar daripada hak kita rasa kita ada tu. Sebab tu kalau kita ligan dunia kita tak akan dapat. Dan kalau kita dapat pun hak kita dapat tu tak banyak. Dan kalau kita rasa banyak pun kita tak akan puas. Kata dunia ni. Dan kalau kita rasa puas pun dia tak kekal dengan kita. Habis cerita. Drop terus tuan-tuan kita ni. Tapi kejarlah akhirat. Akhirat depan kita ya. Itu maksud dia. Nah, dan akhirat kekal bersama kita. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Seperti biasa kita mulakan pertemuan pengajian berkitab kita pada malam ini terlebih dahulu dengan membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Moga-moga bacaan 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi ini menjadi sebahagian daripada azkar ataupun zikir-zikir harian kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا بموت الشهداء، وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan tetaplah kamu, kata Allah, dalam memberi peringatan itu. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat, memberi bekas, memberi kesan terhadap mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Adapun menuntut ilmu itu faridah, merupakan suatu kewajiban, bukan sunat, bukan harus, tetapi faridah, suatu kewajiban, suatu kemestian, suatu yang tidak dapat tidak ke atas seorang Islam itu, baik lelaki baik perempuannya. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, kerana dengan izin Allah dan inayah, bahkan taufik daripada Allah, malam ini sekali lagi tuan-tuan, kita diizinkan Allah untuk bertemu, meneruskan bicara kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, membicarakan kelebihan-kelebihan apa yang sabit dalam sekian riwayat yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang susuk tubuh manusia yang bergelar ulama itu ataupun fuqaha, mereka yang lebih memahami apa kehendak agama, mereka yang lebih memahami apa yang datang daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita seringkali mengulang-ulang dan menyebut dan mendatangi beberapa riwayat tentang kelebihan para ulama, sedikit sebanyak membawa kepada sayang kita, hormat kita kepada golongan yang Allah bagi kelebihan di kalangan hamba-hambanya yang berilmu, apatah lagi beramal dengan ilmunya. Bahkan untuk orang alim itu harus bagi kita hasad kepada mereka,
atas ilmu yang ada kepada mereka, supaya kita juga berhasil ilmu sebagaimana yang mereka hasil ataupun peroleh dalam hidup mereka. Harus hasad kepada seorang alim, seorang yang berilmu, supaya kita juga mendapat kelebihan sebagaimana kelebihan yang diperoleh oleh golongan ini. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita masuk riwayat yang kelima pada malam ini, al-hadithul khamis, kita bawa satu riwayat sampingan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La hasada illa fi ithnatain, yakni tidak boleh hasad, tak boleh berlaku dengki itu melainkan kepada dua perkara. Dua perkara ni harus dengki. Atas makna bawa kebaikan. Bukan dengki bawa kerosakan, tapi dengki bawa kebaikan kepada seseorang. Harus dengki pada dua perkara. Apa dua perkara yang dibenarkan kita dengki ataupun hasad itu? Yang pertama, rajulin atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-lail wan nahar. Kita biasa dengar perkataan ana al-lail, kan? Yang kita nasyid lepas baca surah Al-Mulk. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili. Kita bisa dengar perkataan ana al-lail wa atrafan nahar. Kita bisa dengar perkataan wa atrafan nahar. Dan riwayat ni pun kita jumpa juga. Apa yang kita bawa dalam alunan nasyid kita tu sebagai doa selepas membaca Al-Quran. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-lail. Warzuqna tilawatahu ana al-lail. Kita minta pada Allah, semoga Allah rezekikan kepada kita, Allah dorong kepada kita, Allah bagi taufik kepada kita untuk baca Quran itu. Bila? Ana al-lail, setiap masa pada waktu malam itu atau sepanjang malam itu. Wa atrafan nahar, dan moga-moga Allah rezekikan kepada kita boleh baca Quran sepanjang hari itu. Jadi golongan yang pertama yang harus kita hasad, yang harus kita dengki kepada golongan ini, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulin atahullahul hikmata. Kita harus dengki ataupun hasad kepada seorang yang Allah bagi ilmu pada dia. Ni dengki bawa kebaikan, tuan-tuan. Bukan dengki untuk dia jatuh, bukan dengki supaya dia sakit, dia tak boleh mengajar, tak. Tapi dengki ini supaya ada sifat berlumba-lumba, kita nak alim macam dia juga. Kita tak mau dia saja yang tahu bab urusan agama, kita pun nak tahu lagu dia juga, supaya amal kita terpimpin, amal kita sah, dan kemunculnya amal kita diterima di sisi Allah. Maka kita dengki atas ilmu yang dia ada, supaya kita juga nak belajar lagu dia, ada semangat macam dia, nak macam dia atau lebih daripada dia. Seorang yang Allah bagi ilmu, dan dengan ilmu itu fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-lail wan nahar. Bila seorang Allah bagi ilmu pada dia, dia pula
duk mengadili manusia, duk mengajak manusia, duk sampaikan ilmu pada manusia, duk bimbing manusia. Ana al-lail, sepanjang waktu malam itu, wan nahar, pada waktu siang. Maksudnya sepanjang hidup seorang alim itu, bila dia dapat ilmu, dia menyampaikan pula pada manusia lain. Hak ni harus kita dengki pada dia. Hak ni dengki bawa kebaikan. Boleh. Supaya kita juga dapat ilmu macam dia. Allah kurniakan juga macam dia dapat. Tapi kena mengaji lah tuan-tuan. Takat duk dengki saja, duk hasad saja, duk di rumah tak jadi. Duk melengkak di rumah tak jadi tuan-tuan. Duk berangan, wa tamanna 'ala Allahil amani. Duk bercita-cita nak mengaji, tak selesai dengan cita-cita tu. Boleh makan pahala azam je lah. Nah. Tapi untuk diri dia tak bawa juga sesuatu kebaikan. Selagi mana dia tak keluar daripada kepompong kejahilan itu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan reda tak jadi jahil ni? Nah, reda ke hidup dalam jahil ni? Dunia nampak hebat. Seorang tu kita tengok, dunia dia milik segala-gala. Apa yang dia tak? Segi kelebihan, segi kedudukan, segi puji-puji manusia, segi sanjungan manusia, segi kedudukan, semua dia ada. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla, nah, dia salah seorang daripada juhala, seorang yang jahil atas nama agama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sebut dalam Quran. Nah, dia usaha untuk dunia dia. Segala-gala. Orang kata all out dia boleh buat untuk dunia dia. Tapi dia gagal untuk akhirat dan agama dia. Sayang tuan-tuan ni, saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan reda, itu pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Nah, terserahlah pada seseorang. Ilmu hari ini rata ceruk sampai, rata medium boleh kita hasil, kita dapat. Atas kita nak tahu, nak ambil berat, nak ambil kisah atas nama ilmu ataupun tidak. Boleh hasad atas orang yang Allah bagi ilmu pada dia, dia pula mengajar pada sekalian manusia, bimbing manusia, mengadili manusia atas ilmu itu. Dia sampaikan maknanya sepanjang kehidupan dia. Yang Nabi sebut, wa yu'allimuha ana al-lail wan nahar. Sepanjang hidup tugas dia menyampaikan ilmu, membimbing umat manusia. Itu golongan manusia yang pertama harus kita hasad kepada mereka. Harus kita dengki supaya kita juga beroleh kelebihan seperti mereka. Hak ni tak apa. Nah? Yang kedua, wa rajulin atahu Allahu malan. Harus yang kedua atas nama dengki ataupun hasad ni tak berdosa tuan-tuan. Bila kita tengok seorang yang Allah bagi malan, harta benda, kemudian fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar, dan dia belanjakan hartanya pada sepanjang malam, sepanjang siang. Maknanya dalam hidup dia, harta yang dia ada itu, dia sanggup dan dia mampu belanja pada jalan Allah. Kalau tuan-tuan nampak orang yang hartawan macam ni tuan-tuan, orang yang tak hartawan pun tapi dia ada harta tu dia tak genggam. Dia mampu infak, dia boleh melihat asnaf-asnaf, golongan-golongan yang memerlukan bantuan dia. Dan dia faham apa yang ada dalam poket dia, dalam wallet dia, dalam akaun dia. Itu ujian. Allah nak transiksanya atas nama nak uji dia. Genggam ataupun tidak, tahan ataupun tidak harta itu untuk sampai pada golongan yang sepatut. Dan dia jadi sebab sahaja untuk harta itu sampai pada orang yang Allah takdirkan rezeki untuk mereka. Allah uji kita tuan-tuan, Allah uji saya, semua kita uji.
Diuji sebenarnya atas nama harta. Kalau tuan-tuan nampak seorang yang Allah kurniakan harta benda pada dia, dia boleh sedekah, dia boleh infak, dia boleh wakaf. Harus tuan-tuan hasad pada dia. Harus tuan-tuan dengki pada dia supaya tuan-tuan boleh buat macam dia juga. Walhal tuan-tuan pun ada harta macam dia juga. Walhal harta tuan-tuan lebih daripada dia. Apa yang menghalang tuan-tuan selama ni, puan-puan selama ni? Nah, jadi nak bagi mai semangat tu, boleh dengki apa yang dia buat tu, supaya kita juga berhasil amal yang sama. Dua benda ni harus, kata Nabi, la hasada illa fi ithnatain, tak boleh hasad kecuali atas dua benda ni. Seorang yang Allah bagi ilmu, dia mengajak manusia sepanjang hidupnya. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, seorang yang Allah bagi harta, dia boleh belanja pada jalan Allah. Pada jalan Allah, kita boleh hasad pada dia untuk supaya datang gemar kita, semangat kita berlumba-lumba buat sebagaimana kebaikan atas dua golongan ni buat dalam hidup mereka. Nah, jangan pi hasad tu pula, pi channel arah dengki supaya dia miskin pula. Nah, kalau dia seorang ahli perniagaan, jangan pi hasad sampai minta doa bankrupt bisnes dia pula. Tu bab lain pula. Sebab tu nak hasad pun kena mengaji. Nak dengki pun kena belajar. Baru dengki tu bawa kebaikan. Macam juga marah. Marah tu sifat mazmumah, sifat tercela. Tapi bila mana kita belajar, ada ketika marah tu bawa pahala. Sebagaimana yang kita bincang pada bab kitab 40 hadis akhlak mulia itu. Kita tahu, ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Jadi bila kita sebut kelebihan para ulama, para alim, sekurang-kurang datang kehendak kita untuk belajar agama sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan para ulama dan fuqaha itu. Mereka juga belajar ilmu agama sebelum datang alim itu. Sebelum berlaku hukum alim itu. Belajar juga, luang masa juga, mentelaah juga, berguru juga, duduk dalam majlis ilmu juga. Itu rutin, itu resmi para ulama. Pengajian bersanad juga. Jadi tuan-tuan ambil resmi yang sama. Atas rasa, apa yang ulama tu buat, aku nak buat juga. Walaupun tak sepenuh, tapi kita ikut jejak mereka, perjalanan mereka, tingkah laku mereka. Yang kita sebut fa inna tashabbuha bil kiram, kerana menyerupai orang yang mulia itu, termasuk para ulama, falah, kejayaan dalam hidup kita sebenarnya. Ada orang dia tak sayang harta benda dia. Dia sanggup atas nama jalan agama Allah, dia sanggup. Kita pun sanggup, tapi ada bab, ada hak dia. Baik, an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ulama'u thalathah. Rajulun 'asha bi'ilmihi wa 'asha an-nasu bih. Yang pertama. Yang kedua, wa rajulun 'asha an-nasu bihi wa ahlaka nafsah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghair. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada tiga jenis. Ulama itu ada tiga bahagian. Ada tiga bahagi atau tiga jenis. Yang pertama, rajulun 'asha bi'ilmihi wa 'asha an-nasu bih. Ulama jenis yang pertama, orang yang alim yang hidup dengan ilmunya, yakni yang mengamalkan ilmunya dan masyarakat juga hidup dengan ilmunya. Alim ataupun ulama jenis pertama ni, ulama yang beramal dengan ilmu dia. Dia tahu dan dia beramal dengan ilmu dia. Dan
masyarakat juga ambil guna pakai ilmu dia. Ni ulama yang pertama. Ulama yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia ambil kisah, dia ambil tahu, ambil faham, dan dia beramal dengan ilmu dia, dan dia menyampaikan pula ilmunya kepada manusia, dan manusia memang ambil ilmu dia. Ni jenis ulama yang pertama. Yang kedua, orang yang alim, yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya, yakni tidak beramal, tidak mengamalkan ilmunya. Hak ni alim, ulama, seorang yang berilmu tapi dia tak beramal, cuma manusia ambil ilmu daripada dia. Kurang sikit tingkatan daripada hak mula tak sah. Dia alim tapi tak beramal, cuma orang ambil ilmu daripada dia. Orang pun tak tahu dia tak beramal. Dia dengan Allah hanya tahu. Ini jenis tingkatan yang kedua. Yang ketiga, jenis ulama, kata Nabi, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Yang ketiga, orang alim yang hidup dengan ilmunya, yakni dia amal ilmu dia. Macam golongan alim yang pertama juga, tetapi orang lain tidak mengambil manfaat daripada ilmu dia. Jadi ulama ni tiga lah. Yang pertama, seorang alim yang beramal dengan ilmu dia, dan masyarakat dan manusia ambil ilmu daripada dia, ambil manfaat ilmu daripada alim ni. Yang kedua, hak Nabi sebut, seorang alim yang dikatakan ulama itu, yang dia tak beramal dengan ilmu dia pun. Dia belajar untuk ambil tahu ya. Tapi manusia ambil ilmu daripada dia. Dan yang ketiga, alim jenis ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang alim yang dia beramal untuk diri dia, apa yang dia tahu, tapi manusia tak ambil ilmu daripada dia. Hak ni sebab apa tuan-tuan? Sama adalah faktor-faktor tertentu pada seorang itu. Ulama pun manusiawi juga tuan-tuan. Dia manusia juga. Kadang-kadang ada seorang alim, dia tak boleh mengajak pun ada. Dia tahu tapi dia tak boleh menyampai. Tak boleh menyampai, tak boleh mengajak, sama ada atas diri dia. Maksud diri dia gemuruh, dia gementar, dia tak boleh tengok khalayak-khalayak, tambah ada makhluk Tuhan nama kamera ni pula lagilah. Ya ni, duk belaga lutut duduk bawah meja ni. Ada tak? Awak tak ada? Di kalangan kawan-kawan kita pun ada. Sikit dekat tuan-tuan hak mengaji sekali dulu, tapi tak semua mengajak. Bila kita tak boleh nak pergi mengajar, malam-malam tertentu ada sibuk lah bab kita sendiri pun kadang-kadang minta tolong kawan-kawan hak mengaji sekali ni, tok guru sekali, kitab yang sama, tapi bila minta ganti, bukan selalu pun, sekali-sekala ya, minta cari orang lain lah. Dia kata janganlah hang tuju kat aku. Nah, segi orang tak faham apa aku mengajar, padahal hak tok guru tu kita mengaji, dia juga mengaji tok guru tu. Mengaji depan, duduk depan daripada kita lagi pasal mengaji. Nah, dia payah nak tuang, kita kerap tuang. Tapi bila suruh mengajar, oh surrender. Dia adalah macam-macam tanggapan atas nama sifat fitrah manusia ni. Okay. Takut lagi bila cakap orang anggap macam-macam. Okay. Oi, tuan-tuan ingat senang kan nak mengajar tuan-tuan ni? Tuan-tuan try meduk sini sah. 5 minit meduk sini, saya duduk tengok. 5 minit eh. Kalau demam, kebah demam tu insya-Allah. Kalau tak kebah langsung. Oh, tuan-tuan ingat aku sini nampak boleh pusing rata kiri kanan, tuan-tuan ingat seronok kan? Oh, mikir macam-macam tuan-tuan ni. Mikir macam-macam.
Tak perlu kot nak share dengan semua tuan-tuan. Tuan-tuan main mengaji sudahlah. No. Ada manusia yang kata alim ini, bukan kata dia gemetar sangat pun, tapi manusia tu reject dia. Manusia tolak dia. Sehingga menyebab ilmu tu tak sampai pada khalayak, ilmu tu tak sampai pada masyarakat. Pun ada juga. Akhirnya alim itu beramal takat diri dia ya. Nampak tak tuan-tuan? Sama ada atas diri dia sendiri, kelemahan pada sifat manusiawi seorang alim tu sendiri, dia gemuruh gementar, tak boleh sebut perkataan depan khalayak. Tapi dia kata kalau nak main mengaji takat 2-3 orang, main di rumah. Kan? Tu main nak main lepas asar ke, waktu pagi-pagi bila habaq main mengaji 2-3 orang, tak apa. Main tak ada kitab, tak apa. Tapi mau suruh duduk, naik gambar depan tu, macam tu, pakai tak? Pakai tak? Ada. Dia tak boleh ramai-ramai. Ataupun dia nak menyampaikan ilmu, manusia tak berhajat kepada dia. Itu sebab juga dia takat ilmu tu untuk diri dia. Jadi ulama ni 3 jenis lah tuan-tuan. Ada 3 bahagi. 3 golongan. Ni ulama 3 bahagi. Hak orang awam kita ni lagi banyak bahagi dia. Macam-macam lagi kita akan jumpa lepas-lepas ni insya-Allah. Orang yang alim ini bermacam-macam. Orang alim ni bermacam-macam juga kata pengarang. Yang satu ini misalnya lebih berperanan dari yang lain. Masing-masing tingkatan lah. Masyarakat sangat merasakan peranannya dan dia juga mempunyai keahlian dalam memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat. Maka kewujudannya, yakni alim itu atau ulama itu, maka kewujudannya di tengah-tengah masyarakat laksana lampu yang menyinari kawasan di sekelilingnya. Tuan-tuan, cubalah hidup atas muka bumi ni, bawa manfaat pada orang. Bukan takat bab alimnya. Tuan-tuan, kita ni boleh tak tuan-tuan bawa kebaikan pada orang? Dan sikit pun jangan bawa mudarat pada orang. Tuan-tuan kalau usaha bawa kebaikan pada orang, tuan-tuan kalau dalam setiap hari himmah tuan-tuan, komitmen tuan-tuan kira nak elak mudarat orang bersabit dengan kita ni, syurga tuan-tuan perempuan ni. Tu je tahu khabar. Bangun pagi dah fikir nak buat baik apa lagi hari ni. Bangun pagi nak fikir mudarat apa yang aku nak elak daripada manusia terkena daripada aku ni. Yang kita duk jumpa, hari ni aku nak kacau siapa? Hari ni aku nak perkena siapa? Hari ni aku nak penaya siapa? Hala nak buat baik, langsung tak terfikir dalam kehendak diri dia. Hak tu yang berlaku. Saya ada kawan share tuan-tuan ni. Kadang dalam media sosial pun apa yang orang kongsi pun kadang kita boleh bawa fikir dalam hidup kita tuan-tuan. Saya tengok taman mana tuan-tuan. Kalau tak hilang lah ambil. Telefon ni pun kalau time kita cari bukan nak jumpa. Macam tunggu bah tuan-tuan. Hari kita tak nak selang, rasanya selang 10 minit lalu depan kita. Hari kita nak bah. Aduh. Syarikat ni bankrupt dah. Kau apa tak lalu fikir lagu tu kan. Bagus satu-satu kata yang saya jumpa tuan-tuan ni. Tu kita boleh kongsi. Pakai tak jumpa dah. Kalau jumpa nanti saya kongsi dengan tuan-tuan. Bagus kalam dia. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata kita ni saudara. Ni kata ni dituju pada kita ni. Kita ni wahai saudara. Kalau ligan dunia kita tak akan dapat. Ni hakikat dia. Hak kita duk rasa kita dapat tu tak dapat sebenarnya. Dunia lebih besar daripada hak kita rasa kita ada tu. Sebab tu kalau kita ligan dunia kita tak akan dapat. Dan
Kalau kita dapat pun, hak kita dapat tu tak banyak. Dan kalau kita rasa banyak pun, kita tak akan puas. Tak kata dunia ni. Dan kalau kita rasa puas pun, dia tak kekal dengan kita. Habis cerita. Drop terus tuan-tuan kita ni. Saya ulang balik tuan-tuan kita. Saudara, kalau kita ligan dunia, duk fikir dunia tiap-tiap hari, kita tak akan dapat dunia itu sebenarnya. Dan kalau dapat pun kita dapat sikit dia. Kalau kita rasa kita dapat banyak pun, kita tak akan puas. Kalau kita rasa puas pun, dunia yang kita ada hari ini gembira, tenang, tenteram, dunia yang kita rasa puas itu tak akan selama-lama dengan kita. Tapi kejarlah akhirat. Akhirat depan kita ya. Itu maksud dia. Nah, dan akhirat kekal bersama kita. Tentu kalau nak share dalam grup WhatsApp ke Facebook ke IG ke, share elok-elok. Tentu bukan tak boleh teknologi ni. Ni share kongsi, duk forward hak benda duk tarut marut. Fitnah, pecah belah masyarakat, benda khabar angin, benda hak lara, benda hak bawa dosa. Cuba ambil teknologi itu, asbab ada kebaikan untuk dunia akhirat kita. Masyarakat sangat merasakan peranan, macam kita sebut tadi. Bila ulama ni ada dalam masyarakat, mereka umpama laksana lampu yang menyinari kawasan di sekelilingnya. Dan ada pula orang alim yang berperanan di masyarakat. Orang lain dapat mengambil manfaat dari ilmunya, tetapi dia sendiri jauh daripada mengamalkan ilmu yang ada dalam dadanya. Hak tu serah dia dengan Allah. Dia tak beramal, Ustaz. Dia tahu dia tak beramal. Serah urusan dia pada Allah. Dia ada bab tak selesai dengan Allah. Jaga. Nah. Seperti sebatang lilin yang membinasakan dirinya sendiri, walaupun ia dapat menerangi kawasan yang ada di sekelilingnya. Dan ada pula orang yang alim yang dia dapat mengambil manfaat dari ilmunya, tetapi dia tidak dapat menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Mungkin ia tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan ilmu, dan orang lain sulit memahami apa yang disampaikan. Ada hak dia mengajar, orang tak faham pun ada. Lain kali tak mengaji dengan dia. Orang kata dia ni ajar apa tu tak? Tak faham. Apa dia nak habaq tu tak? Kui duk faham satu dua benda sebelum ni, nampak macam tak apa nak faham pula, duk faham sebelum ni. Ai. Ada juga macam tu tuan-tuan. Jadi ada bermacam-macam keadaan ulama itu. Yang pertama, yang paling baiklah, dia faham, dia beramal, dan dia menyampaikan. Dan bila menyampaikan, manusia ambil ilmu dia, pegang ilmu dia. Yang kedua, tak beramal, tapi manusia ambil ilmu daripada dia. Ini pun jam juga ni. Tapi serah urusan dia pada Allah. Ya. Panjang cerita lagi bab seorang alim. Sebab tu Nabi pernah sebut, man izdada ilman, siapa-siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi tak bertambah hidayah, tak bertambah amalan pada dia, lam yazdad minallahi illa bu'da, sebenarnya dia tidak bertambah apa-apa di sisi Allah dengan bertambah ilmu itu, melainkan bertambah jauh daripada Allah. Zahir je bertambah ilmu, tapi hakikat dia bertambah jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Tapi manusia ambil ilmu daripada dia. Ini golongan ulama yang kedua. Yang ketiga, dia beramal dengan ilmu, tapi khalayak, tapi masyarakat tak berhajat dengan ilmu dia, tak ambil pun ilmu daripada dia, atas sebab-sebab yang kita nyatakan itu. Dan sekiranya ulama pun ada pecahannya, ada bahagiannya, ada golongan-golongannya. Demikianlah orang awam biasa kita ni.
Nah, juga bermacam-macam tabaqat kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Baik itu usahalah tuan-tuan buat yang terbaik dalam hidup kita. Tak boleh jadi orang alim, laluilah jalan-jalan yang pernah dilalui oleh alim itu. Maknanya, buatlah apa yang pernah dilakukan oleh orang alim itu. Termasuk dalam menyantuni mereka, menghormati mereka, dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Jadi tuan-tuan, sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Dia kata apa? Ya, memang orang yang alim itu tidak sama peranannya. Namun mereka tetap tidak merosakkan masyarakat. Alim ni macam-macam keadaan yang kita sebut 3 jenis atas. Tapi ketiga-tiga jenis ni dia tak bawa rosak dalam masyarakat. Adapun awam biasa kita ni ada bab hantu dalam masyarakat. Jadi hantu dalam masyarakat. Hari kita akan datang syarah pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Allahumma amin. Maknanya kok mana pun ulama ini ataupun seorang alim itu tetap ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap dia tak akan bawa mudarat kepada masyarakat dengan ilmunya itu. Maknanya itulah antara sebab Allah muliakan para ulama. Wallahu a'lam. Jadi kita akhiri pertemuan dengan bacaan surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا منه ما جهلنا وارزقنا وته آنا وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Hadirin hadirat sekalian, saya nak sebut satu benda di penghujung kuliah malam ni. Untuk 2 minggu yang akan datang, tuan-tuan bagi perhatian, untuk 2 minggu yang akan datang ada happy hour. Tuan-tuan bisa dengar kalau tuan-tuan di mana-mana pasaraya ada waktu happy hour. Untuk kuliah kita pun ada happy hour juga pada 2 minggu akan datang. Maksud saya, siapa yang mai 2 minggu akan datang untuk kuliah saya akan bagi kitab ni secara percuma, atas komitmen tuan-tuan dan juga perempuan yang mengaji dengan saya dah masuk kitab yang ketiga dah ni.
Kan? Masuk kitab ketiga. Yang pertama 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kitab yang kedua di sini 40 hadis akhlak mulia. Ini masuk kitab ketiga. Nah, yang datang 2 minggu akan datang, insya-Allah, kalau Allah panjang umur saya lah, dan ataupun Allah panjang umur tuan-tuan, hak mana yang mana dululah, mana kan? Harap dua-dua Allah panjangkan usia lah. Baik pihak saya, baik pihak tuan-tuan dan puan-puan. Yang datang saya akan bagi kitab ni secara percuma. Kitab ni satu naskah RM RM10. Tuan-tuan boleh dapat, boleh beli sebenarnya di Pustaka Darussalam ada, di Hasani dan pustaka-pustaka lain pun ada. Nah, toko-toko buku lain ada. Tapi 2 minggu datang, yang datang 2 minggu akan datang sahaja. Hak mai sebulan lagi tak ada. Yang mai sebulan setengah akan datang tak ada. Yang untuk 2 minggu akan datang. InsyaAllah. Nah, kalau mai 50 orang pun 50 saya akan bagi. Yang 50 mau sebuah 10, 500 nak. Pejam mata lah. Kalau mai 100 orang pun 1000 saya bagi 100 orang. Itu pun pejam habis mana ada. Ya. Tapi happy hour ni untuk 2 minggu yang akan datang sahaja. Tanda komitmen tuan-tuan bersama saya di sini. Nah, faham tak? Tak sihat pun mai pergi lah. Ambil kitab. Dan kitab ni tuan-tuan boleh jadikan hak milik. Nak tulis nama ke, nak buat apa, nak buat balik ke, terserah pada tuan-tuan. Bukan saya letak di sini, tidak. Tapi jadi hak milik tuan-tuan yang datang 2 minggu yang akan datang. Yang mai malam ni tapi tak datang 2 minggu akan datang, terkecuali. Ataupun dia tak mai malam ni, mai 2 minggu akan datang, dia termasuk. Kacau lah tu. Tu kita panggil happy hour. Getak juga tuan-tuan. 2 minggu ni tak tahu jadi ke mana. Saya pun tak tahu jadi ke mana ni tuan-tuan. Hak diri saya pun. Tapi harap-harap Allah permudahkanlah. Allah luangkan masa kita. Dan Allah kurniakan kesihatan pada kita. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat. Bukan senang ni nak dapat kitab. Percuma ni. Tuan-tuan pun kena pejam mata. Saya pun kena pejam mata. Dua-dua pakai pejam mata. Bukan pejam mata habis umur dah. Kena khetiak bagaimana. Walaupun ada komitmen lain, usahakan untuk hadir. Ketepikan hal-hal lain semata-mata untuk berada dalam majlis ilmu. Mai lewat pun tak apa, asalkan mai. Asalkan datang 2 minggu yang akan datang. Orang perempuan termasuk tak? Termasuk kaum muslimah. Kita kata, ustaz duk tengok orang lelaki, orang kami ni orang perempuan dapat kitab percuma tak? InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Dan kitab ni tuan-tuan jangan minta pada ustaz-ustaz yang lain lagu ni. Saya kita teduh orang ustaz ni boleh bagi kitab dekat kami, takkan ustaz lain tak boleh bagi. Tuan-tuan jangan duk tuntut lagu tu. Okay. Kalau tuntut lagu tu kita batal dekat malam ni. Jadi ini antara saya dengan tuan-tuan dan juga perempuan sekalian. Seramai manapun insyaallah. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.